أو أمور دنيانا أو أمور ديننا لأولى أن يكون إماما في أمور دنيانا. Sekiranya Sayyidina Abu Bakar telah dipilih oleh Nabi menjadi pemimpin dalam urusan agama, yakni salat, menjadi imam, maka adalah sesuatu yang paling tepat dia juga menjadi imam dalam urusan politik, dalam urusan negara, dalam urusan yang dia minum. Elang ah. Boleh. Woi. Dia kena dang ni. Dia kena dang mata. Dah. Jadi. Dia kena betul mata. Dia gelong. Seseorang perempuan itu salat 5 waktu, menyempurnakan salat 5 waktu dan menyempurnakan puasa sebulan, benar-benar yang mengundang kemurkaan Allah, bangga dengan diri dan sebagainya, dengan wajah dan sebagainya, amalkan kepada Allah, ataupun menyempurnakan salat dan juga menjaga puasa. Menerima benda ini kalau dijaga sungguh-sungguh, maka mereka kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jaga salat, jaga puasa, jaga merawat dirinya dan juga dirinya, kemaluannya dan juga taat kepada suaminya, maka masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'atasha ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin wa liyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum." Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang menjadi suatu akhlak dan adab kita, yaitu apabila seseorang itu bersin. Islam mengajar sampai ke tahap bersin pun ada kaedahnya. Apa dia? Bila bersin seseorang kata Nabi hendaklah dia berkata alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan Tuhan sekalian. Kemudian waliyaqul lahu akhuhu, dan saudaranya pula yang berada di sisinya yang mendengar kalimah alhamdulillah ini, maka kawannya juga menjawab yarhamallah, semoga dirahmati Allah. Kemudian apabila berkata sahabatnya tadi yarhamallah, maka kita yang bersin tadi diajar oleh Islam, oleh Nabi, berkata pula yahdikumullah wa yuslihu balakum, mendoakan pula kepada kawan. Kita kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dia jawab dia yarhamallah, semoga kamu dirahmati Allah. Kemudian kita yang bersih jawab kepada dia yarhamukallah, semoga Allah juga merahmati Allah Taala. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Dan kita takbir alhamdulillah yarhamukallah. Kata tak kata pula 3 kali. Kita bersih, kita sebut alhamdulillah, kawan kita kata yarhamukallah, kita yang bersihkan pula yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan kamu diberikan hidayah oleh Allah. Allah berikan petunjuk kepada kamu. Doakan tadi kepada kawan kita tadi. Ini benda yang biasa, tetapi kadang-kadang dalam Islam itulah hebatnya sistem agama kita. Daripada yang kecil, benda
Islam yang Allah Ta'ala ajar kepada kita melalui Nabi, dan Nabi amalkan menjadi satu contoh, satu sistem dalam kehidupan yang merangkumi semua perkara. Kalau bersin pun Nabi ajar kita, perintah negeri, perintah negara, lebih-lebih lagi Allah Ta'ala dan Nabi ajar kita. Jangan kadang-kadang kita lupa. Kita jaga akhlak adab dalam bab yang berkaitan dengan bersin, dalam bab yang berkaitan dengan memberi salam. Kita jaga dalam bab itu, sebab itu akhlak kita. Tapi dalam masa yang sama kita kena pastikan juga suasana masyarakat kita juga diurus dengan sistem Islam. Kita kena ambil berat dalam semua perkara sunnah yang diamalkan oleh Rasulullah kepada kita untuk kita amalkan. Yang simple pun kita ikut, yang hebat, yang paling besar pun sunnah yang wajib, yang berkaitan dengan negara, yang berkaitan dengan sistem politik, yang berkaitan dengan pentadbiran, yang berkaitan dengan bagaimana menguruskan masyarakat. Itu juga amalan Nabi kita amalkan. Dari sekecil perkara sampailah sebesar perkara, kita ikut cara Nabi SAW. Itulah yang dikatakan Islam nizamul hayat, sistem hidup yang mesti kita ikut dan patuh. Barulah kita berkah hidup kita. Pasal apa? Semuanya kita ikut acuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan qata 'amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muslim, kata, "Idza mata," apabila seorang anak-anak itu mati, inqata'a, maka terputuslah amalannya, yakni amalannya tidak lagi dilakukan sebab dia sudah meninggal, maka pahalanya tidak sampai kepadanya, illa malaikat tiga perkara. Tiga perkara ini boleh sampaikan pahala berterusan kepada dia. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang bertabungan, yang berkesinambungan, yang berterusan, mengalir masuk ke akaun dia sepanjang masa, iaitulah dari sedekah yang berjalan. Bagaimana? Wakaf. Wakaf masjid ke wakaf apa sajalah. Amalan wakaf ini selama mana dimanfaatkan, selama mana digunakan, selama mana manusia mengambil faedah daripadanya, digunakan untuk kemaslahatan agama dan sebagainya, kita memanfaatkan walaupun sedikit, maka selama itulah dapat jariah kepada kita sampai bila-bila. Perkara ini sangat penting untuk sama-sama kita suburkan. Hari ini banyak peluang itu. Kita nak buat jariah, terlalu banyak peluang. Pusat-pusat pendidikan dan sebagainya untuk menjadi amalan yang berterusan. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang kita menyampaikan ilmu, maklumat yang ada kepada kita, kita tahu, kita sampaikan. Kata Nabi, "Ballighu anni walau ayat." Kamu ada satu maklumat kamu sampaikan. Orang ilmu, orang belajar, orang mengaji, orang beramal dengan apa yang kamu sampaikan itu, beramalnya itu, maka kita mendapat pahala. Man dalla ala khairi kafa'il. Orang yang menunjukkan sesuatu itu, maka dilakukan sesuatu itu, kita dapat pahala. Dengan sebab kita memberi panduan dan petunjuk kepadanya, kita beri asbab dia berubah. Kita dakwah dia, kita campaign dia, kita ajar dia, Masya Allah dia berubah. Maka dia beramal dengan asbab kita punya usaha, kita dakwah kita dan sebagainya, maka kita juga mendapat saham daripada apa yang kita lakukan. Yang ketiga adalah anak yang saleh yang berdoa kepada kita. Maka sebab itu, bila kita ada anak, kita jaga anak kita. Ada proses yang pertama, kita azan dan iqamah di hari pertama. Kemudian hari yang ketujuh, kita memperoleh kita bertahnik dan sebagainya. Kita menjaga anak kita dengan tarbiyah, dengan pendidikan. Pastikan anak-anak itu anak yang dibesarkan dalam persekitaran
baik, yang saleh. Di rumah kita pastikan suasana yang baik. InsyaAllah kita dapat jaga. Cuma kadang-kadang kita ada masalah dengan persekitaran di luar daripada rumah kita. Bagaimana nak bentuk persekitaran di luar rumah kita? Yang perlu kena kerajaan. Bagaimana nak bentuk kerajaan? Yang perlu kena ada perjuangan supaya kerajaan yang dibentuk, kerajaan yang mendapat petunjuk daripada Allah, barulah kerajaan itu menjaga masyarakat dan rakyat dengan panduan agama. Maka sebab itu tanggungjawab kita tak selesai. Bukan hanya kita dapat jaga anak kita dalam rumah, kita harus jaga anak kita di luar rumah supaya mereka dibentuk dengan bi'ah, dengan persekitaran yang salihah. Maka sebab itu perjuangan bukan hanya untuk bentuk kita jadi baik, anak-anak kita jadi baik, tetapi juga perjuangan itu ialah membentuk masyarakat keseluruhannya tunduk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, seperti usaha dakwah Nabi bukan hanya untuk diri dan keluarganya, tetapi untuk masyarakat jahiliyah tunduk kepada Islam itu sendiri. Maka sebab itu perjuangan kita masih panjang, perlulah kita sama-sama berusaha dan berikhtiar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mewujudkan satu hari nanti masyarakat yang diredainya, insyaAllah. Sudah sedikit sebanyak hadis yang kita baca secara ringkas, yang kita tajzim hadis. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma inna Sabda Rasulullah SAW, apabila khutbah yang tercakap demikian itu menyerahkan Al-Quran. Iza qul al-sahibika wal imam yakhtu yawm al-jum'ah ansik faqad lawawi rawahu al-Bukhari wa Muslim an Nabi. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه محمد بن عبد الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, marilah pada hari yang barakah ini kita merafakkan setinggi rasa syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, kelapangan dan kekuatan kepada kita semua untuk hadir ke rumahnya pada bulan yang mulia, pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, Asy-Syaikh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, seorang penulis kitab yang terkenal berkaitan sirah an-nabawiyah,
yaitulah Ar-Rafiqul Mahfuz, telah menceritakan bagaimana di pagi hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj yang baginda lalui dalam suatu waktu yang singkat. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis Palestin, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Rabbul Izzah, dan diberikan kefarduan salat balik semula ke Makkah sebelum fajar dalam waktu yang sangat singkat. Di kalangan penduduk Makkah, rata-rata mereka menunjukkan penolakan berita tersebut yang diketuai oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan seumpamanya, karena merasakan sesuatu yang tidak masuk akal dan membenarkan anggapan mereka sebelumnya bahwa benarlah Muhammad seorang yang gila dan seumpamanya. Walaupun begitu, di sana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini sepenuhnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang menyatakan sekiranya berita itu disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih daripada itu pun aku akan percaya. Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri menyatakan bahawa peristiwa ini adalah ujian keimanan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah mereka menyatakan beriman kepada Nabi, mereka sanggup berhadapan dengan penderaan fizikal. Ada yang telah diletakkan batu besar di perut mereka di tengah padang pasir. Ada yang dipadu dengan besi yang panas. Mereka sabar dan sabat. Mereka menerima ujian kerana keyakinan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Muhammad Al-Amin. Mereka tidak ragu kepada apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun yang ke-12 kerasulan baginda, Allah membentangkan satu ujian yang sangat dahsyat, yaitulah nak mengukur sejauh mana keimanan para sahabat yang telah kamu berkata kamu menganggap Muhammad itu Rasulullah, Muhammad itu pesuruh Allah, utusan Allah. Nah, di hadapan kamu pada hari ini satu berita yang tidak mampu difikirkan oleh akal yang waras, satu berita yang tidak boleh diukur dengan pemikiran manusia secara logik. Mana mungkin perjalanan 1500 km boleh berjalan daripada Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Bukan setakat itu naik ke Sidratul Muntaha, balik semula ke bumi Makkah dalam keadaan sedar dan jaga, bukan dalam keadaan lupa. Suatu yang mencabar akal dan logik manusia. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Para sahabat memahami ayat itu. Bila dinyatakan dengan jelas oleh Allah, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad
daripada Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, kemudian telah diberkati antaranya tempat-tempat yang telah dilawati baginda Rasul. Tujuannya kata Allah, linuriyahu min ayatina, untuk kami memperlihatkan kekuasaan kami, keupayaan kami, keagungan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah yang melakukannya dengan kekuasaan Allah, qudrah dan iradahnya, suatu yang tidak mampu difikirkan dengan logik akal manusia, adalah mungkin bagi Allah, dan tidak ada hak kepada manusia untuk mempertikaikannya. Itulah kehebatan dan keagungan Rabbul Izzah yang diperlihatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Akhirnya keimanan yang sangat hebat yang dimiliki oleh para sahabat yang meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang diutuskan. Mereka beriman, percaya, walaupun berita itu tidak masuk akal, tetapi apa yang diungkapkan itu datang daripada manusia yang bernama Muhammad. Ia adalah Rasulullah. Sikap mereka ialah apa yang dinyatakan, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Sikap yang ada kepada mereka, apa-apa yang dibawa oleh Rasul diterima sepenuhnya, bukan 90, bukan 99, 100% menerima apa yang dibawa oleh Rasul dan meninggalkan apa yang ditegak oleh Rasul. Inilah sikap yang perlu ada kepada kita, keimanan yang perlu ada kepada kita. Inilah krisis yang ada kepada kita. Kebanyakan umat Islam pada hari ini, kita menjadi orang Islam, tetapi keyakinan kita kepada Islam itu masih belum sampai ke tahap 100%. Itulah persoalan yang perlu kita fikirkan. Kita percaya kepada Allah, kita beriman kepada Allah, malah kita berkata kita beriman dengan apa yang disaksikan oleh Nabi dalam Isra dan Mi'raj, yang berkaitan dengan azab neraka, yang berkaitan dengan sengsara neraka. Tetapi apakah yang telah kita dengar itu memberikan kesan kepada jiwa kita, sanubari kita untuk bertindak lari daripada perkara yang diharamkan oleh Allah, bertindak untuk menjauhi perkara yang mendekatkan kepada neraka Allah, bertindak menjauhkan perkara maksiat dan mungkar kepada Allah, bertindak untuk benci kepada maksiat dan mungkar yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita didengarkan dengan apa yang dinyatakan Nabi tentang nikmat syurga yang dihadiahkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah sebut dalam Quran, jannatin tajri min tahtihal anhar, syurga yang berjalan di bawahnya sungai yang sangat indah. Kelazatan, kenikmatan yang luar biasa kita percaya, tetapi apakah kita bertindak untuk melakukan usaha yang bersungguh-sungguh untuk menempatkan diri kita sebagai peserta dan ahli syurga Allah Rabbul Izzah? Inilah persoalan besar yang perlu kita fikirkan. Setelah kita berada 1400 tahun daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita menjadi umat Islam yang digambarkan baginda usan ka usalis sail,
seumpama buih ataupun sampah sarat yang dihimpunkan ketika banjir besar, yang tidak ada pendirian, yang mengikut arah angin kemanakah ia pergi. Ramainya orang Islam pada waktu itu, Nabi kata ya, mereka ramai, tetapi mereka ditimpa dengan suatu penyakit yang disebut al-wahn. Ditanya kepada Nabi, apakah al-wahn itu? Nabi menyatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit cintakan dunia, takutkan mati. Berlaku kepada kita semua. Inilah perkara yang menghalang kita dari melakukan usaha yang bersungguh-sungguh untuk menempatkan diri sebagai peserta dan ahli syurga Allah. Sedangkan para salafus salih, mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mewarisi sifat yang ada kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Di malam hari bermunajat kepada Allah, di siang hari mereka berjuang dan berjihad di jalan Allah. Kerana bagi mereka dunia adalah sementara, yang kekal abadi adalah akhirat esok. Membuat persiapan sedaya upaya untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Bukan mereka menjadi orang yang mengatakan dunia segala-galanya, sedangkan dunia ini adalah mazra'atul lil akhirah, tapak semangat untuk kehidupan akhirat. Kita percaya semua itu, tetapi persoalannya kenapa dan mengapa. Kita masih lagi alpa dan lalai dengan apa yang kita hadapi pada hari ini. Masih ada di kalangan umat Islam yang mempermainkan Islam. Masih ada di kalangan orang Islam yang mempermainkan hukum hakam Allah, yang dengan bangga menukar jantinanya dan berbangga dengan kejadiannya, malah mencabar untuk kubur keluar daripada Islam. Kenyataan yang biadab yang dikeluarkan oleh manusia ini, dalam suasana kita diuji dengan pandemik COVID yang sangat hebat ini, sepatutnya memberi peringatan kepada kita semua untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri menyatakan bahawa setelah para sahabat berjaya membuktikan keimanan mereka yang luar biasa kepada Allah, akhirnya Allah menghadiahkan negara Madinah kepada mereka. Dalam Isra, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa pergi ke tempat yang bernama Tayyibah, yaitulah Madinah ataupun Yathrib, yang akhirnya para sahabat radhiyallahu anhum telah berhijrah beramai-ramai untuk mendirikan negara itu. Kemenangan di Madinah bukan dihadiahkan begitu mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi setelah Nabi dan para sahabat berjaya melewati ujian yang sangat besar, ujian diboikot daripada bermuamalah dan mau bermuayasyah dengan orang-orang kafir Quraisy Makkah selama hampir 3 tahun. Di kalangan sahabat yang dibunuh, yang syahid, keluarga Yasir, Khabbab al-Arad, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diuji dengan ujian yang sangat hebat. Bermula dengan kematian istri tersayang Khadijah binti Khuwailid, dituruti pula dengan bapa saudaranya Abu Talib, yang merupakan pengawal yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy meningkatkan usaha untuk menghancurkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum ini mereka maju dengan Abu Talib, hari ini Abu Talib sudah tiada, maka terus mengaku Nabi dan para sahabat. Lalu Nabi
melakukan strategi dakwah dengan melakukan hijrah yang pertama ke Taif. Perjalanan ke Taif bukan perjalanan yang mudah, menaiki bukit. Akhirnya sampai di bumi Taif dengan harapan mereka menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi dibaling batu, kayu dan seumpamanya, sehingga Zaid bin Harithah yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendadak menahan batu batan yang hampir mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luka berdarah Zaid bin Harithah, dan disebut juga Nabi juga luka. Nabi tak sempat menyampaikan risalahnya, tidak sempat menyampaikan dakwahnya kepada penduduk Taif. Akhirnya Nabi balik dalam keadaan berdoa kepada Allah dengan doa yang disifatkan oleh ahli sirah, doa yang sangat dahsyat, yang menggambarkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia ada perasaan lemah, mengadu kepada Allah, ya Allah, aku serahkan urusan dakwah ini kepadamu ya Allah, sedaya upaya telah aku lakukan ya Allah. Didengar oleh malaikat Jibril datang kepada Nabi dan berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, aku mendengar Allah mendengar apa yang didoakanmu ya Rasulullah. Sekarang apa sahaja arahanmu, termasuk menghempap penduduk Taif dengan bukit bukau, kami akan lakukan. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, apa jawaban Nabi kepada Jibril? Nabi berkata, jangan, mudah-mudahan pada sulbi-sulbi mereka itu akan lahir anak yang akan beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kesabaran yang luar biasa, yang sangat hebat, yang patut ada kepada kita dalam melaksanakan kerja dakwah ini. Di sana ada ujian, sabar itulah yang merupakan pengubat yang sangat hebat. Akhirnya benar telahan Nabi tahun yang ke-8 Hijrah, Nabi balik membuka kota Makkah. Kemudian datang sekumpulan penduduk Taif. Mereka berkata, kamilah anak-anak kepada ayah-ayah kami yang pernah membaling batu kepadamu wahai Muhammad. Mereka memeluk Islam. Akhirnya orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, ujian sangat luar biasa dihadapi oleh Nabi dan para sahabat dengan tenang. Akhirnya balik ke Makkah. Tahun yang ke-12 kerasulan baginda, berlakulah Isra dan Mi'raj, yang Nabi dibawa pergi untuk melihat tempat yang sangat hebat, Tayyibah ataupun Madinah. Nabi melawat dan pergi kepada perkuburan Masyidah, seorang yang sangat hebat, pergi ke Baitul Laham dan sebagainya, bertemu para Rasul alaihi wassalatu wassalam, menjadi imam ketika Nabi berada bersama dengan para Rasul di Masjidil Aqsa, bertemu dengan Allah Rabbul Izzah di Sidratul Muntaha, balik semula ke Makkah. Semua ini merupakan hadiah yang istimewa, yang menunjukkan kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat yang sangat besar yang dihadiahkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pengiktirafan yang luar biasa yang menggambarkan Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kemudian tahun yang kemudiannya berlakulah hijrah. Akhirnya Nabi berjaya menegakkan negara Madinah, dan setelah itu tahun yang ke-13 ataupun tahun yang ke-10 hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian Nabi wafat ketika umur baginda 63 tahun. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, itulah sedikit kisah yang boleh kita kaitkan dengan peristiwa besar ini. Apa yang penting seperti yang disebut oleh seorang ulama Syekh Munir Rabbani, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan memberikan pertolongan ataupun busra, yakni kabar gembira, apabila manusia khususnya mereka yang memperjuangkan agamanya tidak bergantung kepada makhluk
Sebaliknya bergantung kepada Allah. Allah akan menguji kita dalam perjuangan ini. Maka pada ketika itu kita berkata, tidak ada yang lain yang boleh menolong kita melainkan Allah Rabbul Izzah. Kebergantungan 100% kepada Allah. Akhirnya Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Wa man nasr illa min indillah. Tidak ada pertolongan yang paling mutlak malaikat ianya datang daripada Allah Rabbul Izzah. Itulah keyakinan kita untuk Islam ditegakkan dan didaulatkan dalam dunia ini. Walaupun kita tahu di sana Yahudi antara bangsa melakukan berbagai perkara untuk menghancurkan kita, tetapi jangan kita lemah semangat karena kita punya Allah. Allah Tuhan kita yang memiliki alam semesta, yang boleh memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, seperti mana Isra dan Mi'raj. Maka sebab itu kita bekerja dan berjuang bersungguh-sungguh mengharapkan pertolongan Allah dengan menyempurnakan sifat-sifat sebagai seorang yang diridhai oleh Allah, seperti Nabi yang dibasuhkan hatinya menggambarkan pejuang Islam. Misalnya orang yang bersihkan hati, yang ikhlas kepada Allah, yang terus yakin dengan penuhnya kepada Rabbul Izzah. InsyaAllah bila kita yakin kepada Allah, berjuang bersungguh-sungguh, maka di sana ada cahaya kemenangan yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على بين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدريشة
وولي عهد السمو الأمير تنكو شريفuddin Badrisha Ibn Sultan Salahuddin وجميع الأسرة الملكية. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الأعداء اليهود والنصارى ومن والاهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلاة استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف إقامة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالناس من الناس الذي يوسوس في صلي فضل بالعافية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين
ولو كره المشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله العظيم، صلى الله العظيم، صلى الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله غيره وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلههم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض. بل الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
آمين 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 يا رب العالمين يا مجيب السائلين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان واتم علينا يا مولانا إنك أنت الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maklumat semua, malam ini ada kuliah maghrib akan disampaikan oleh Ustaz Zakaria Ahmad daripada Bukit Gantang. Kuliah maghrib. Terima kasih.
Belah no?